kita bersyukur pada Allah dengan izinnya kita bertemu pada malam ini. Saya berterima kasih kepada Pak Nik yang bukan hanya mengundang tapi menyiapkan tempat yang cukup istimewa. Saya dipahamkan Astaka ini baru siap, dan sayalah orang yang pertama untuk beraksi di atas Astaka ini. Alhamdulillah, syabas. Saya ingat 3 atau 4 tahun yang silam saya datang, dah lama dah. Yang ada hanya bangunan itu, dan ini pun separuh tak siap lagi. Ini pun tak siap lagi, belakang belum ada, ini belum ada lagi. Hari datang, Masya Allah, satu kompleks yang cukup indah. Untuk apa? Satu kompleks yang bukan untuk tujuannya berseronok-seronok, tidak tujuannya untuk bermegah-megah. Tetapi kalau nak bermegah-megah, baik Pak Nik besarkan rumah dia, tak gitu. Kalau untuk berseronok-seronok, buat apa buat bikin Darul Quran? Kita buat saja Darul Disco atau Darul Dangdut. Kalau nak seronok, kalau nak megah, besarkan saja rumah. Saya yakin bahawa bangunan tersergam ini di kiri, kanan, belakang saya ini tujuannya hanya satu, untuk meraih mardhatillah, keridaan Allah, menerusi apa yang saya difahamkan, satu usaha murni untuk memartabatkan Al-Quran. Darul Quran, ini rumah Al-Quran. Bukan hanya kita akan letakkan Al-Quran di sini, tetapi kita akan hidupkan Al-Quran, kita bincangkan Al-Quran, dan kita hayati mafhum dan tuntutan Al-Quran. Itu makna Darul Quran. Maka program-program yang kita anjurkan, yang lepas-lepas malam ini dan akan datang insya-Allah, bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lain, insya-Allah mungkin sebab sini Datuk Dr. Harudin akan datang. Malam tadi pun saya sudah terserempak dengan beliau berprogram di Terengganu, dan saya sudah menyampaikan salam. Beliau menyampaikan salam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya jumpa dengan beliau dan saya maklumkan malam ini saya akan datang ke Keratung 5 Darul Quran, sampaikan salam katanya. InsyaAllah dia akan datang. Semua ini saya yakin adalah proses untuk kita memahami Al-Quran, sebab tidak ada maknanya kita mewarisi Al-Quran jika tidak memahami Al-Quran. Dan apakah cukup dengan faham? Tidak cukup. Setelah kita faham Al-Quran, ia harus dihayati, ditegakkan hukum-hukumnya. Muslimin, muslimat rahimakumullah, kita baru berpisah dengan bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran ini? Al-Quran adalah mukjizat. Sama seperti mukjizat-mukjizat yang lain, ia melemahkan musuh. Mukjiz dari perkataan ain, jim, zai, ajas, lemah. Mukjiz, suatu yang melemahkan. Mukjizat, perkara-perkara melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan musuh. Setiap nabi dan rasul dibekalkan dengan mukjizat untuk berdepan dengan musuh-musuh mereka, dan musuh-musuh mereka ini lemah bila berdepan dengan mukjizat. Contohnya Nabi Allah Musa alaihissalam, mukjizatnya tongkat. Tongkat itu dapat menelan ular-ular ahli sihir Fir'aun, habis ditelan semua. Akhirnya
Akhirnya ahli sihir Fir'aun tunduk dan beriman kepada Allah karena mukjizat tersebut. Nah, itu namanya mukjizat. Maknanya lemah. Ahli sihir Fir'aun lemah berdepan dengan mukjizat. Nabi Allah Musa alaihissalam dibekalkan dengan mukjizat, mampu menyembuhkan berbagai penyakit, buta, sopa, hatta menghidupkan orang mati. Itu mukjizat. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun dibekalkan dengan sekian banyak mukjizat. Banyak mukjizat. Di antaranya yang kita dengar, bulan terbelah dua. Ada dengar baca? Ada dengar? Bulan terbelah dua. Lagi air keluar daripada jari Nabi. Ada dengar tak? Tapi setakat dengar. Baca sejarah, dengar cerita. Kita tak nampak, kita tak saksikan, kita tak lihat. Maka ada satu mukjizat yang kita lihat, kita saksikan, hidup sampai ke hari ini dan hari kiamat insyaAllah. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang hidup sejak zaman Nabi hingga sekarang, hinggalah hari kiamat insyaAllah. Dan ia tetap mukjizat. Maknanya ia tetap melemahkan musuh-musuh. Yahudi misalnya, ya, Zionis Yahudi yang begitu jahat, berusaha untuk memesongkan Al-Quran, tapi mereka tak mampu nak buat. Mereka ubah makna Al-Quran, malah mereka ubah ayat Al-Quran. Mereka buang satu kalimat, mereka buang satu huruf pun akhirnya dapat dikesan. Kenapa? Sebab Quran itu mukjizat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami akan menjaga Al-Quran. Sebab itu mereka tak mampu. Ada dicetak satu Quran yang dibuang satu kalimat ghair. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima. Itu ayat yang asal. Ditukarnya, dibuang perkataan ghair. Maka ayat itu berbunyi wa may yabtaghi al-islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari Islam sebagai agama tidak diterima. Buang satu kalimat, tapi maknanya habis, rosak. Tetapi begitu dicetak Al-Quran tersebut, ia dapat dikesan dengan cepat. Kenapa? Sebab kita masih ada orang-orang yang memelihara Al-Quran. Siapa dia? Para hufaz. Saya yakin Ma'had Tahfiz Darul Quran ini diasaskan, dibina atas dasar itu, untuk memelihara Al-Quran, supaya makin ramai protectors of Al-Quran, penjaga-penjaga Al-Quran, pengawal-pengawal Al-Quran, daripada Al-Quran itu dipesongkan oleh musuh-musuh. Masih ramai orang hafal Quran, tuan-tuan. Sebab itu mereka ubah bagaimanapun, mereka tidak mampu mengubahnya. Walaupun satu